Salam kawan, ucapkan terima kasih banyak kerana bersama saya di channel saya ini, dan saya harapkan kawan sentiasa sihat seperti biasa ya. Penyerahan hari ini, langkah Datuk Seri Anwar Ibrahim semakin hampir ke Putrajaya. Kenapa saya berkata begitu? Kalau kita lihat hari ini, kemana Datuk Seri Anwar Ibrahim itu pergi, disitulah berkerumunnya orang-orang media ini. Dan kita lihat Datuk Seri Anwar Ibrahim ini sangat mesra dengan media, dan dia juga tidak ada masalah kalau menjawab soalan daripada media walaupun agak pedas. Nah, ini kehebatannya Datuk Seri Anwar Ibrahim nih. Dia boleh bersama dengan rakyat, dia boleh bersama dengan orang-orang media. Berbeza dengan pemimpin yang ada di sebelah sana. Kalau kita lihat di zaman UMNO Barisan Nasional dulu, betapa egonya mereka kalau berdepan dengan media. Dan hari ini pun masih ada yang segelintir kalau berdepan dengan media, cara mereka menjawab media ini terlalu angkuh. Ini hakikat. Dan kita lihat Datuk Seri Anwar Ibrahim kalau menjawab media itu dia dengan sopan santun. Inilah tokoh pemimpin negara yang kita mahu. Dan kita tahu bahwa kalau dia memimpin negara, banyak perubahan dalam negara kita ini dia boleh lakukan. Dan kita lihat, kalau seandainya PRU ke-15 ini nanti, kita dah tahu PHS dah ada, dalam poket memang dah ada 94 kursi. Tetapi yang di sebelah pihak sana lihat, mereka selalu perkatakan PKA itu ada 30 lebih kursi, lepas tu macam ni. Sekarang ni, PKA, DAP, Amanah itu adalah gabungan PHS. Mereka tak payah nak bercerita tentang PKA sendiri sebab mereka cuba nak pecah belahkan PHS ini kerana mereka dengki. Kerana mereka sekarang ni kalau UMNO sendiri nak menggunakan cerita Barisan Nasional mereka, nak bergabung dengan kerusi yang 2-3 biji daripada MCA, daripada MIC itu, itulah harapan dia. Begitu juga seperti mana yang kita lihat dengan PAS. PAS kali ini kalau bertanding rakyat tetap percaya. Kemana isu adib dia, kemana isu RUU 355-nya. Ini semua kita lihat. Hari ini bila dah ada tampuk pemerintahan, semua benda semua boleh. Dulu semua tak boleh. Ini yang rakyat dah nampak. Kalau PAS, kalau PPBM ni, orang dah tahu dah. Rata-rata dalam tu adalah yang lompat parti, yang dipanggil sekitu dan pengkhianat. Jadi, apa yang berlaku hari ini, dan sekiranya Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat memerintah, cuma ini cadangan saya sebagai rakyat, dan mungkin kawan-kawan di luar sana juga bersetuju dengan apa yang saya perkatakan ini, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri, dan dia sendiri akan menjadi Menteri Kewangan. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Menteri Kewangan, saya yakin bahawa negara kita ini dia boleh selamatkan dengan masalah hutang yang terlalu banyak hari ini. Mungkin dia boleh turunkan, tidak dapat nak selesaikan lah, tetapi dia boleh kurangkan, dia boleh mendapat dana untuk membayar hutang-hutang kita yang terlalu banyak ini. Dan saya berharap saudara Rafizi Ramli ditarik balik ke dalam kabinet, ataupun saudara Rafizi Ramli ini di PRU ke-15 ini nanti kembali untuk bertanding. Dan kalau saudara Rafizi Ramli ini diletak sebagai Menteri Ekonomi, saya yakin ini satu gabungan yang hebat. Dan perlahan-perlahan mereka seperti saudara Rafizi Ramli, seperti Nurul Izzah, seperti anak-anak muda, menteri-menteri muda daripada DAP, daripada Amanah, mereka dididik untuk mendapat diletak dalam jawatan menteri ataupun timbalan menteri. Mendidik mereka ini sebagai pelapis muda akan datang. Kerana PHS ini mempunyai pelapis muda yang banyak dan sangat baik dan berkaliber di waktu akan datang. Berbeza dengan parti di sebelah sana. Mereka sekarang ini tinggal nama parti dan ahli parlimen yang dah tua-tua, dan menteri-menteri pun dah tua kita lihat hari ini. Mereka tidak mampu mencari anak muda kerana mereka tidak ada pelapis. Kita sekarang ni mempunyai pelapis. Mereka sekarang ni di sebelah sana, terutamanya UMNO yang sepatutnya 60 tahun memerintah begitu lama, mereka sepatutnya sudah mendapat pelapis anak muda yang baik, berkualiti. Tetapi apa yang kita lihat hari ini, kita lihat dengan mata kita, adalah pelapis muda mereka yang dulu memfitnah Datuk Seri Anwar Ibrahim, kena saman apa semua hari ini, setiap hari buat live, nak mencari isu 2/3 untuk dapat undi Melayu. Saya tengok video tadi sekejap, untuk mendapat kemenangan. Dia mengatakan DAP sedang merekrut anak-anak muda Melayu. Dia harus sedarlah, kenapa anak-anak muda Melayu nak masuk DAP. Ini adalah kerana rakyat sudah tahu parti ini hanyalah parti. Yang rakyat mahu hari ini adalah kita punya negara ini diselamatkan dari masalah yang
pucuk pimpinan kamu yang dulu buat. Masalah yang ada dalam negara ini hari ini bukan berpunca daripada PIES. Hutang negara yang PIES ambil berapa puluh juta. Ini adalah peninggalan UMNO, Barisan Nasional. Harus mereka ingat. Ini bukan yang PIES buat. Kalau PIES meningkatkan hutang pun tidak banyak. Yang membuatkan hutang negara ini adalah daripada UMNO Barisan Nasional dahulu. Yang mereka nak perjuangkan hari ini, menjual nama agama, menjualkan nama bangsa, ini adalah untuk mereka berkuasa. Bila mereka ini berkuasa, dengan jawatan yang ada ini tadi, negara kita ini tidak boleh diselamatkan, tetapi mereka tetap dengan hutang yang makin berlambak, kita ini akan susah. Hari ini kita rakyat dah merasa susah. Apa yang telah berlaku dalam negara kita hari ini, kita nak mewarisikan kepada lagi generasi akan datang dengan pemimpin muda yang tidak terlahir lagi. Bagaimana? Kita lihat apa yang berlaku Tun memerintah. Bukan kita nak mengatakan Tun ini tidak baik, tetapi ideologi Tun sudah tak boleh dipakai lagi di zaman tahun 2021 ini. Ini hakikat. Ini bukan tahun yang waktu dia memerintah dulu. Sekarang ini media begitu cepat dan rakyat mahu melihat apa yang berlaku hari ini dilaksanakan dengan jujur, dengan telus, dengan tidak ada begitu banyak masalah. Dan saya yakin, seperti mana video Datuk Seri Anwar Ibrahim yang saya nonton tadi, saya yakin Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menggubal banyak peraturan yang ada, undang-undang yang ada, terutamanya undang-undang yang melibatkan rasuah, SPRM yang saya pernah perkatakan nih, yang tadi dia sendiri pun perkatakan. Jadi perkara ini, kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, kita boleh selamatkan banyak duit. Jadi ini ketakutan kepada mereka, kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, maka undang-undang banyak digubal. Dan seperti mana yang kita tahu, tahun 1998, apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim pergi berjumpa dengan SPR di waktu itu, SPRM lah sekarang ni, kita tahu bahawa mereka dah dalam ketakutan kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim nak menggubal undang-undang bahawa kalau mereka yang berkuasa ni pun setelah mereka pencen ataupun dah berhenti dalam politik setahap 10 tahun ke pun, duit mereka ataupun jika mereka terlibat dengan rasuah boleh diambil balik. Jadi kalau perkara ini Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, ini menakutkan mereka kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak membuat hal ini, tetapi menggubal undang-undang, menggubal peraturan yang ada, membuatkan mereka ini terjerat. Tetapi bukan Datuk Seri Anwar yang tangkap. Nah, ini yang mereka takut. Jadi kita sebagai anak muda yang tak terlibat dengan hal-hal seperti ini, orang-orang yang berada dalam PIES yang tak terlibat dengan hal seperti ini, kita berseronok kerana kita nak membangunkan negara kita ini. Tidak payah 100% seperti Singapura, tetapi kita nak dalam 45% untuk permulaan pun sudah bagus. Karena negara kita ini dipimpin oleh orang-orang lama yang selama ini memang kita tahu mempunyai masalah yang banyak. Tetapi orang dulu tidak mampu nak bersuara kerana satu, media tidak ada. Media dulu dikawal. Dan hari ini anak-anak muda boleh melihat dalam media, boleh mengeluarkan pendapat mereka di media. Mereka juga boleh membuat live kah untuk meluahkan perasaan. Jadi ini menakutkan siapa yang nak memerintah di waktu akan datang. Jika mereka tidak telus, secara spontan, secara direct, anak-anak muda boleh membantah. Jadi untuk siapa yang memerintah di masa akan datang, memerlukan mereka mempunyai daya pemikiran yang sangat hebat. Justru itu kalau orang yang seperti Saudara Rafizi Ramli ini dijadikan sebagai pelapis untuk menjadi next PM akan datang, saya sangat bersetuju. Karena dia mempunyai daya pemikiran yang hebat, serta dia bijak dalam ekonomi, dia bijak dalam keuangan. Dan kita lihat, orang seperti Saudara Rafizi Ramli ini, dia boleh membongkarkan isu-isu yang besar. Kalau dia duduk di Menteri Keuangan ataupun duduk di Menteri Ekonomi, ini akan membuatkan mereka-mereka yang di parti sebelah sana akan merasa tidak selesa, merasa mereka tidak selamat. Ataupun kita letak Saudara Rafizi Ramli ini duduk di Menteri KDN. Kalau Saudara Rafizi Ramli ini duduk di Menteri KDN,
maka ramailah yang akan duduk di Sungai Buloh, hotel Sungai Buloh tuh. Jadi ini yang menakutkan mereka sebenarnya. Saya harap PHS lepas ini memperkuatkan jentera, dan daripada hari ini kita harus mendekati rakyat supaya rakyat paham apa yang berlaku di negara kita hari ini, tentang politik negara kita ini. Kerana kita lihat pergolakan politik yang ada dalam UMNO hari ini, yang mereka bertelagah sesama sendiri, yang tidak menguntungkan rakyat. Mereka sibuk bertelagah sesama sendiri, bukan untuk membantu rakyat. Cerita mereka saja. Padahal mereka ada di blok kerajaan hari ini, mereka mendapat peruntukan, tetapi rakyat yang di bawah tempat mereka bertanding apa semua ini tadi tidak disantuni pun. Kita harus ingat ya sebagai rakyat, pembangkang tidak mempunyai peruntukan sekarang, tetapi mereka yang di seblok sebelah sana, tak kira lah UMNO ke yang nak keluar, mereka belum keluar, tetap mendapat peruntukan. Adalah 2-3 kerat mereka yang tak dapat, tetapi yang lain dapat. Jadi kita lihat ini. Dan menteri-menteri PAS yang kita tengok keluar kenyataan seperti itu, seperti ini, seperti itulah. Apa yang dia buat? Gaji mereka sesen pun dia tidak sedekahkan kepada rakyat. Terutama mereka yang ada di Kelantan, yang ada di Terengganu. Mereka tak santuni. Mereka nak duit ni banyak-banyak, nak bawa masuk kubur ke apa? Jadi ini yang kita lihat hari ini sebagai rakyat. Kenapa saya mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim semakin menghampiri Putrajaya? Kerana rakyat, gelombang rakyat untuk tidak lagi bersama dengan kerajaan yang ada hari ini sudah jelas. Isyarat sudah jelas. Tetapi ramai orang tidak berani bersuara lagi kerana kita dah tahu cara pemerintahan yang ada hari ini adalah bercorakkan ala-ala Barisan Nasional yang lepas. Kerana pimpinan yang ada dalam tu memang orang yang sama juga. Kecuali geng-geng Sekitul lah, yang ada berapa belas orang saja. Yang lain tu semuanya adalah DNA daripada UMNO yang lepas, bersama PAS yang lebih kurang 18 orang. Ini kita harus ingat. Kalau kita nak Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, kita harus menyokong Pakatan Harapan yang ada. Dan dalam waktu terdekat ni, kalau boleh dibuat sidang parlimen, ini adalah satu perkara yang baik. Kerana kita dah tahu pembelanjaan yang ada dibuat oleh mereka hari ini, rakyat tidak tahu. Jadi inilah yang berlaku hari ini. Bertambah lagi dengan undi 18 yang mereka tak mahu. Dulu semua mereka menyokong. Hari ini mereka pula yang tak mahu undi 18 kerana ini ketakutan mereka. Anak-anak muda ni pewaris untuk memimpin negara, mereka cuba sekat. Ini akan membuatkan anak muda semakin memberontak. Jangan mereka ingat hari ini mereka jadi menteri, hari ini mereka jadi YB, hak milik mutlak. Ini adalah hak milik rakyat, yang rakyat bagi dekat kamu sebagai mandat untuk kamu menjadi seorang pemimpin, membawa masalah rakyat ke dalam parlimen ataupun membawa ke Dewan Rakyat. Tetapi kamu menyalahgunakan apa yang ada hari ini, rakyat sedang menghormati. Jadi kita sebagai rakyat lihat hal ini berlaku, kita akan selesaikan mereka ini di PRU ke-15 ini nanti. Kita bagi mereka sampai tidak dapat deposit lagi. Dan selepas itu, kalau PHS memerintah, kita berharap Datuk Seri Anwar Ibrahim gubal undang-undang yang ada, akta RSPAM, akta-akta yang semua bercanggah yang selama ini, yang apabila sebelah pihak ini kena dakwa tidak diambil tindakan, banyak tindakan yang berat sebelah, berpunca berbagai-bagai hal dahulu. Hal ini sepatutnya mereka tidak lakukan, tapi hari ini pun benda ini tetap seperti yang dahulu. Rakyat Malaysia ni sebenarnya, jujur saya katakan, kadang-kadang nak bersuara pun salah, tak bersuara pun salah. Banyak hal yang mereka takut, seolah-olah kita ni duduk di zaman batu, masih takut dalam ketakutan. Kerana kita sudah diideologikan dengan
mereka yang memimpin begitu lama dahulu. Rejim mereka dahulu. Inilah masalah yang ada dalam negara kita hari ini. Kalau kita pergi ke negara yang macam Singapura, kita rasa aman. Bukan saya nak mengatakan negara orang lain lebih baik, tetapi ini hakikat. Jujur saya kata, kalau orang di Singapura itu pikul duit 1 juta, dia tidak rasa takut. Karena keselamatan mereka tuh. Jadi ini yang perlu kita lihat sebagai rakyat. Kalau kita ingin perubahan, tidak ada parti lain yang kita boleh harap, hanyalah PHS yang ada hari ini, Pakatan Harapan yang ada hari ini. Kalau kita asyik nak memikirkan bahawa parti Barisan Nasional yang lalu, ataupun kita nak lihat Bersatu yang ada hari ini, ataupun PN yang ada hari ini, kita akan ditimpa satu masalah lagi sepanjang 5 tahun lagi akan datang. Kita rakyat harus melihat isu ini supaya tidak membelenggu kita di waktu akan datang. Kita dah bagi peluang kepada Barisan Nasional dan UMNO ni untuk memerintah begitu lama, dan apa yang mereka lakukan. Dan kemana duit negara kita ini sampai hutang begitu banyak? Secara logiknya kalau kawan-kawan boleh fikirlah, 60 lebih tahun UMNO memerintah membuat hutang begitu banyak. Duit minyak daripada Sabah dan Sarawak ni, hasil bumi daripada Malaysia ni, kemana perginya? Sampai kita ni negara berhutang. Kalau hutang sedikit tak apa. Mana hasil minyak kita ni? Mana mereka pergi letak? Mana duit keuntungan minyak? Mana duit keuntungan hasil-hasil lain? Kenapa kita sampai berhutang? Jadi ini kita sebagai rakyat harus kita lihat. Jangan mereka cerita mereka hebat, mereka menjual Melayu, mereka menjualkan agama. Yang terdesak kita ni rakyat tahu. Mereka pemimpin ni cakap boleh lah, sebab mereka dapat ni macacai mereka ni 2 kali 5. Kalau PHS memerintah, macacai mereka ni pun dikorek sekali, biar padan muka mereka. Saya kadang geram kalau saya melihat mereka ini memainkan isu agama, memainkan isu kaum, lepas tu sebutlah Bumi Putra. Saya paling tak suka. Kerana apa? Orang yang sebut itu, macai-macai yang sebut itu, kalau mereka betul-betul berjiwa rakyat, tak apa. Kalau mereka ini seolah-olah macam gangster, macam tunjuk hebat, tak payahlah. Apa jasa kamu kepada negara? PPA pun tak pernah pakai. Ada hati. Inilah yang saya lihat sekarang ni. Jadi sekian dari saya. Saya emosi kalau sebut-sebut macai-macai sebelah sana tu. Memang menggeramkan saya kerana mereka ni juga semacam Jekom, adik-beradik Jekom. Jadi saya geram lah di situ. So sekian pencerahan saya. Saya harap kawan-kawan di luar sana sehat. Kita #LTL, lawan tetap lawan. Lawan sampai Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Lawan sampai Datuk Seri Anwar Ibrahim pergi ke Putrajaya. Okey, sekian, terima kasih dari saya. Thank you.